Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Kita masih lagi membincangkan surah Al-Mulk, surah yang ke-67 dalam Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun sampai sehinggalah ayat yang ke-22. So, pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula dari ayat 23 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah Ta'ala. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sadaqallahul Azim. Baik, mari sama-sama kita renungkan firman Allah Ta'ala pada ayat yang ke-23. Allah berfirman, Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ia bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran, penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu yang bersyukur. Ya. Baik, pada ayat ni Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, khasnya kepada kita manusia yang dicipta Allah Subhanahu wa taala ni. Allah Taala berfirman pada ayat ni, ya. Qul huwallazi ansha'akum. Katakanlah wahai Muhammad. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, huwallazi ansha'akum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kamu daripada tiada menjadi ada. Ya. Kemudian selain Allah Taala mencipta kita daripada tiada menjadi ada, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Yang pertama ialah as-sama', pendengaran. Yang kedua, al-absar,
iaitulah penglihatan. Yang ketiga, wal afidah, hati ataupun akal fikiran. Allah Ta'ala sebutkan ketiga-tiga nikmat ini kerana ini tiga nikmat yang amat besar yang ada pada diri kita. Melalui tiga nikmat inilah Allah Ta'ala sampaikan petunjuknya kepada kita. Melalui tiga nikmat inilah Allah Ta'ala masukkan hidayah ke dalam diri kita. Dan dengan tiga nikmat inilah juga kita dapat memperoleh ilmu. Maka Allah Ta'ala sebut secara khas yang tiga ni kerana ini tiga nikmat yang amat tinggi nilainya pada diri kita. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan, qalilan ma tashkurun, amat sedikit yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan tadi. Iaitulah nikmat Allah itu, Allah cipta kita daripada tiada menjadi ada. Selain itu Allah Ta'ala kurniakan kita pendengaran, Allah kurniakan kita penglihatan, Allah Ta'ala kurniakan kita hati serta akal fikiran. Namun kata Allah, amat sedikit yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi satu renungan bagi kita. Adakah kita telah mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan? Adakah kita telah bersyukur kerana Allah telah mencipta kita daripada tiada menjadi ada? Adakah kita telah mensyukuri pendengaran kita sehingga akan kita gunakan untuk mendengar perkara-perkara yang baik sahaja? Adakah penglihatan kita telah kita syukuri sehingga akan kita hanya melihat perkara-perkara yang diridai Allah Ta'ala sahaja? Adakah hati dan akal fikiran kita telah kita syukuri sehingga akan kita hanya menggunakannya untuk memikirkan, untuk merenungkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala sukai? Hakikatnya Allah Ta'ala sebut qalilan ma tashkurun, amat sedikit yang bersyukur. Ya, ini apabila kita perhatikan sangat nyata apa yang Allah Ta'ala sebut ni. Begitu ramai manusia yang telah dikurniakan Allah Ta'ala nikmat yang sangat luar biasa. Antara nikmat yang sangat luar biasa itu Allah cipta dia sehingga akan dia ada. Allah kurniakan ia pendengaran, Allah kurniakan penglihatan, Allah kurniakan ia hati serta akal fikiran. Tetapi semua nikmat-nikmat ini ia tidak gunakan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dikatakan bersyukur itu ialah kita mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan ini untuk perkara-perkara yang Allah Ta'ala ridai, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga nikmat tadi khasnya, pendengaran, penglihatan serta akal fikiran. Ini tiga nikmat yang nanti Allah Ta'ala mintai pertanggungjawaban secara khas kepada kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita serta akal fikiran kita, hati kita ni nanti pasti akan dimintai Allah Ta'ala pertanggungjawaban. Allah Ta'ala akan tanya nanti, untuk apakah kita gunakan pendengaran kita ni? Untuk apakah kita gunakan mata kita ni? Untuk apakah kita gunakan hati dan akal fikiran kita ni? Maka sentiasa kita muhasabah diri kita. Berapa banyak kebaikan yang dah kita dengar dan berapa banyak pula keburukan yang kita dengar. Berapa banyak kebaikan yang kita dah tengok dan berapa banyak pula keburukan yang kita tengok. Berapa banyak hati kita ni menyimpan keburukan-keburukan dan berapa banyak pula hati kita ni menyimpan kebaikan-kebaikan. Ini mesti sentiasa kita muhasabah supaya kita menjadi insan-insan yang sentiasa bersyukur kepada Allah dalam erti kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan firman Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-24.
Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah lagi, kata Allah, dialah yang mengembangkan kamu di bumi dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekadar menciptakan kita ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala juga mengembangkan kita. Maksudnya Allah Ta'ala tambahkan khalaqakum wa katsarakum fil ard. Allah Ta'ala cipta, kemudian Allah Ta'ala kembangkan manusia ini sehingga akan menjadi jumlah yang sangat banyak. Ini selari dengan firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah Ta'ala mencipta, mengembangkan lelaki dan perempuan yang begitu banyak, ya, berada di seluruh penjuru ceruk rantau bumi ni, ya. Ada yang tinggal di Asia, ada yang tinggal di Afrika, ada yang tinggal di Amerika, Australia dan lain-lain sebagainya. Allah Ta'ala buat jumlah manusia yang begitu ramai, yang begitu banyak, sehingga kan hakikat berapa ramaikah manusia ini kita tak pernah tahu. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah, kepada Allah Ta'ala akan dihimpunkan, akan dikembalikan. Di mana pun manusia itu berada, berapa ramai pun jumlah manusia yang ada ni, semuanya nanti tanpa terkecuali seorang manusia pun pasti akan dikembalikan kepada Allah, pasti akan dihimpunkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Lil hisabi wal jaza, untuk dihitung amal perbuatan dia, dan Allah Ta'ala akan memberi balasan untuk setiap amal perbuatan yang dia lakukan. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika ia melakukan amal-amal kebaikan, maka ia akan mendapat ganjaran kebaikan. Sebaliknya, apabila ia melakukan amal-amal keburukan, maka Allah Ta'ala akan memberi balasan keburukan. Ayat ini juga perlu untuk menjadi renungan bagi kita, bahawa kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mahma talal amad, walaupun mungkin umur tu panjang, masa tu panjang, tetapi kita pastilah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So, kepulangan kita, dikembalikan kita kepada Allah, sesuatu yang pasti, tidak ada sebarang keraguan padanya. Maka oleh kerana itu, yang perlu untuk sentiasa kita fikirkan, apakah bekalan kita yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sekali-sekala kita mesti membayangkan, kita berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, lalu Allah Ta'ala menghisap kita, menanyakan amal-amal perbuatan yang pernah kita lakukan sepanjang hayat kita. Cuba renungkan, bayangkan diri kita berada dekat situ. Adakah kita akan lulus, atau malah sebaliknya, kita tidak lulus? Adakah agaknya kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita? Ini perlu untuk sentiasa kita muhasabah, supaya kita membuat persiapan yang mantap dan matang untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala pada hari di mana Allah Ta'ala kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita teruskan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Allah berfirman pada ayat yang ke-25, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka yang ingkar berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Ya. Pada ayat sebelum ni tadi Allah Ta'ala menyatakan wa ilaihi tuhsyarun, bahawa semua manusia ni
akan dihimpunkan, akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Apabila Nabi SAW menyampaikan tentang hari kiamat, maka orang-orang kafir pada masa dahulu sentiasa membantah kerana mereka tidak percaya. Sehingga akan mereka berkata, wa yaqulun, dan mereka berkata, mereka bertanya, mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin, bilakah janji hari kiamat itu jika memang kamu betul? Mata yakunul hasyr wal jaza', bilakah akan berlaku hari di mana dihimpunkan dan akan dibalas semua amal perbuatan sebagaimana yang kamu sebutkan tu? In kuntum sadiqin, jika memang benar, jika memang kamu orang yang benar, ya, fima tukhbirunana, tentang apa yang kamu khabarkan kepada kami tentang hari kiamat. Soalan ini mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah kerana mereka ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat tersebut, untuk menghadapi hari di mana mereka dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi soalan ini mereka lontarkan kepada Rasulullah ala sabilil istihza, dengan maksud nak mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan perkara hari kiamat kepada mereka. Kerana memang mereka ingkar, mereka tidak percaya. Maka ketika mana mereka menanyakan bila akan berlaku hari kiamat itu, Allah Ta'ala turunkan ayat, Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa datangnya hari kiamat hanya ada pada sisi Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang Rasul, pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata. Jadi ketika mana orang-orang kafir menanyakan kepada Rasulullah, bilakah akan berlaku hari kiamat itu? Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, Qul lahum ya Muhammad, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ilmun wa waqtu qiyamis sa'ah wa waqtul adzabi indallah la ya'lamuhu ghairuh. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, waktu berlaku pengetahuan dan waktu berlakunya hari kiamat dan waktu Allah Ta'ala mengazab, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan dan tidak dikhabarkan Allah Ta'ala hatta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada bertanya di antara kita, mengapa Allah Ta'ala tidak khabarkan hari kiamat itu, bila akan berlaku? Hikmahnya ialah, pertama kita kena ketahui, lau sya'allahu ayutli'ana ala mau'idil qiyamah la'alla'ana. Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk memberitahu bilakah waktu berlakunya hari kiamat, Allah Ta'ala pasti akan beritahu. Pasti Allah Ta'ala kuasa memberitahu perkara itu kepada kita. Walakin ghayyabahu anna, akan tetapi Allah Ta'ala memilih untuk menyembunyikan bila berlakunya hari kiamat. Mengapa? Apa hikmahnya? Linabqa daiman alal isti'dali lidzalikal yaumil azim, supaya kita sentiasa dalam keadaan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang sangat agung itu. Andai kata Allah Ta'ala beritahu bila berlaku hari kiamat, tahun sekian, pukul sekian, hari sekian, kalau Allah Ta'ala beritahu, maka orang tidak akan sibuk beramal ibadat kecuali menjelang hari yang Allah Ta'ala sebut itu. Maka Allah Ta'ala sengaja simpan bila berlakunya hari kiamat supaya kita sentiasa berwaspada, supaya kita sentiasa membuat persiapan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ini sama halnya dengan bila waktu kematian.
Waktu kematian itu telah pun ditetapkan Allah Ta'ala dalam takdirnya. Tetapi Allah Ta'ala sengaja tidak memberitahu kepada kita. Supaya apa? Supaya kita sentiasa membuat persiapan setiap saat dalam perjalanan hidup kita ini. Maka andai kata Allah Ta'ala bagi tahu bila kita akan meninggal, maka mungkin kita hanya beramal ibadat hari-hari terakhir hendak kita menuju kepada kematian itu. Tetapi oleh kerana kita tidak pernah tahu bila Allah Ta'ala akan panggil kita, maka kita bersungguh-sungguh untuk sentiasa melakukan amal-amal ibadat, menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya andai kata satu saat Allah Ta'ala panggil kita, mudah-mudahan kita sedang berada dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita sedang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga akan kita kembali dalam keadaan yang terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada ayat, wa innama ana nadhirum mubin wa ma ana illa rasulun mundir. Saya ni, kata Rasulullah, hanya seorang Rasul Allah yang menyampaikan amaran Allah kepada kamu. Wa khawwifukum adzab Allah. Aku hanya menyampaikan khabar takut kepada kamu tentang azab Allah. Imtithalan li amrihi, sebagai satu ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tugas Nabi alaihi salatu wasalam bukanlah memberitahu bila hari kiamat akan berlaku, tetapi tugasan baginda alaihi salatu wasalam ialah hanya menyampaikan amaran-amaran Allah berkenaan tentang azab-azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khasnya kepada mereka yang tidak mahu tunduk kepada Allah dan tidak mahu membuat persiapan untuk hari kiamat, hari di mana mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik, so daripada ayat ni kita belajar ya bahawa kita tidak perlu bertanya bila hari kiamat. Tak perlu buat analisis ini, analisis itu. Seolah-olah kita boleh katakan mungkin tahun sekian. Tak perlu. Dan kita tidak perlu menghabiskan tenaga, masa dan waktu kita untuk perkara itu. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada setengah orang yang sibuk dengan perkara tersebut, padahal itu sungguh tiada faedah. Ya, kerana memang ilmu bila berlaku hari kiamat itu tidak ada. Maka kalau ada orang mengatakan, menggambarkan tahun sekian akan berlaku hari kiamat, pastikan ia berdusta. Kerana Rasulullah SAW sendiri pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi kita? Ya, apatah lagi kita? So, apa yang perlu kita risaukan? Bukan bila hari kiamat, tapi yang perlu kita risaukan ialah apa yang sudah kita siapkan menuju hari yang agung itu, menuju hari kiamat itu, hari di mana kita nanti dikembalikan kepada Allah Ta'ala, hari di mana nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala untuk diadili, untuk dihisab, untuk dimizan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Baik, kita teruskan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-27. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Kemudian apabila datang kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang kafir itu, serta dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya. Pada ayat yang ke-27 ni Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana nanti keadaan orang-orang kafir itu yang tidak percaya tentang hari kiamat, yang mengolok-olok Nabi SAW ketika mana menyampaikan perkara hari kiamat. Allah mengatakan falamma ra'auhu zulfatan, ay falamma ra'aul adzaba qariban minhum, ketika mana mereka nanti melihat azab tu dah dekat kepada mereka, dekatlah.
Wa ayanu ahwalil qiyamah, dan mereka melihat langsung huru-hara hari kiamat itu. Si'at wujuhul ladina kafaru, maka muramlah wajah mereka. Kenapa muram wajah mereka? Kerisauan, kehinaan, ketakutan sedang menghantui hati mereka. Wajah kita ni biasanya gambaran apa yang ada dalam hati kita. Seseorang yang sedang bahagia, hatinya kita boleh nampak dari wajahnya. Sebaliknya, seseorang yang sedang bersedih, yang sedang berduka, ya, kita boleh juga nampak daripada wajahnya. Maka Allah Ta'ala mengatakan si'at wujuhul ladina kafaru, ketika mana nanti dah dekat azab tu, yang sentiasa mereka dustakan semasa hidup dekat dunia. Bukan sekadar hati mereka yang takut, bukan sekadar hati mereka yang gerun dengan itu, tetapi ketakutan dan kegerunan mereka itu nampak terlihat pada wajah mereka. Ini menunjukkan bahawa ketakutan mereka pada saat itu, kehinaan mereka sungguh-sungguh amat sangat. Kita kalau setakat takut-takut biasa, kadang-kadang tak nampak pun di wajah tu. Bila dah takut sangat, barulah nampak pada wajah kita. So maknanya ni nampak pada wajah mereka, kerana memang hati mereka amat sangat-sangat takut, ya. Baik, si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan pada ketika itu dikatakanlah kepada mereka oleh malaikat-malaikat, taubikhan, sebagai bentuk celaan kepada mereka, sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Apa dikatakan? Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, ai hadzal ladzi kuntum tatlubunahu fid dunya, inilah yang dahulu yang kamu selalu minta semasa hidup dekat dunia. Wa tasta'jilunahu istihza'an wa takdziban, dan dahulu kamu sentiasa minta disegerakan kerana kamu nak mengolok-olok dan mendustakan tentang perkara hari kiamat. Ibarat kita, ada orang dia tak percaya ada COVID. Dulu-dulu awal-awal COVID tu dia tak percaya. Ramai tak percaya. Sekarang ni percaya dah kot semua. Tiba-tiba dia kena. Lalu orang datang berkata kepada dia, kamu rasakanlah. Sebelum ni kamu kata tak ada COVID. Sebelum ni kamu tak percaya. Ni dah kena. Rasakanlah. Inilah dahulu yang kamu dustakan. Inilah dahulu yang kamu sentiasa olok-olok. Kamu kata orang berdusta, kamu kata orang berbohong, kamu kata ini konspirasi dan sebagainya. Inilah analogi dia lebih kurang begitu. Sehinggakan kehinaan mereka semakin bertambah. Saat mereka nampak azab tu pun dah ketakutan dah. Dah hina dah. Ditambah lagi dikatakan pada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, inilah dah yang dahulu yang kamu minta. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak ada sebarang keraguan kita tentang hari kiamat itu. Mesti diyakini dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana kita meyakini adanya dunia ini, maka begitulah mestinya keyakinan kita dengan adanya kehidupan akhirat. Kerana wujudnya kita sekarang, kerana Allah yang mencipta kita, dan nanti di padang mahsyar pun di akhirat Allah Ta'ala yang akan menghidupkan kita semula. Pasti tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Oleh kerana itu, keyakinan akan hari akhirat semestinya membuat kita semakin memantapkan persiapan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai nanti ketika kita berjumpa dengan Allah sebagaimana yang dialami oleh orang-orang kafir ni. Wal'iyadzubillah, ya. Baik, kita teruskan firman Allah Ta'ala ni pada ayat yang ke-28. Pada ayat 28 Allah Ta'ala berfirman, Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin adim. Tanyalah wahai Muhammad kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang kafir, bagaimana fikiran kamu jika Allah binasakan daku
dan orang-orang yang bersama-sama denganku, atau ia memberi rahmat kepada kami sehingga akan kami dapat mengalahkan kamu, maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat 28 ni dikatakan para ulama sebagaimana disebut oleh Al-Imam Asy-Syamakhsyari rahimahullahu ta'ala alaih. Jadi dahulu orang-orang musyrik itu, musyrik Makkah dahulu, mereka menginginkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW supaya binasa, supaya mati. Mereka ingin sangat, ya, supaya Nabi SAW dan orang-orang yang beriman itu dibinasakan, binasa mereka mati. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk berkata kepada mereka, ya, in ahlakani Allahu bil imatah wa ahlaka man ma'i, jika Allah Ta'ala binasakan aku dengan dimatikan Allah, ataupun Allah Ta'ala binasakan orang-orang yang bersama aku, iaitu orang-orang yang beriman, kata Nabi SAW, so apa manfaat untuk kamu? Ya? Imam Asy-Syamakhsyari rahimahullah mengatakan, dahulu orang-orang kafir tu datang kepada Rasulullah SAW, mereka berdoa, ya, menginginkan supaya Nabi SAW dan orang-orang yang beriman bersama Rasulullah SAW supaya dibinasakan. Maka Allah Ta'ala perintahkan untuk disampaikan kepada mereka, nahnul mu'minun, kami ni orang-orang beriman, mutarabbisuna li ahadil husnain, kami ni hanya menunggu antara dua perkara sahaja. Apa dia? Yang pertama, kalau kami dibinasakan sebagaimana yang kamu inginkan, maka kami akan masuk syurga kerana mati syahid, ya. Ataupun Allah Ta'ala akan merahmati kami dengan memberikan kemenangan terhadap kamu, ya. So ama antum famadha tasna'un, kamu pula wahai orang-orang kafir, apa yang kamu buat? Ya. Jadi pada ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana, jika Allah Ta'ala binasakan, matikan aku dan orang yang beriman bersamaku, kata Nabi, ya, melalui perintah Allah Ta'ala, aw rahimana, ataupun Allah merahmati kami dengan memberikan kemenangan sehingga akan kamu dapat kami kalahkan, fama yujirul kafirina min adzabin alim, kalau kami binasa ataupun kami diberi kemenangan, apa manfaat bagi kamu? Siapa yang akan melindungi kamu daripada azab Allah Ta'ala yang amat terperi sakitnya tu? Ya, siapa yang akan melindungi kamu daripada azab Allah Ta'ala? Hal tadhunnuna anna al-asnama tukhlisukum wa tunqidhukum min adzabil alim, adakah kamu menyangka bahawa berhala-berhala yang kamu sembah itu dapat selamatkan kamu daripada azab Allah? Jawapannya tidak mungkin. Ya, jawapannya tidak mungkin. Maka oleh kerana itu, ya, orang-orang yang beriman, kalau mereka kukuh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dan hidup mereka adalah mulia. Ya, mati atau hidup mereka adalah mulia. Andai kata mereka dimatikan Allah Ta'ala, maka tempat mereka adalah syurga. Kalau mereka hidup mendapat rahmat Allah Ta'ala, mereka hidup dalam keadaan mulia. Berbeza dengan orang-orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, hidup mereka tidak mendapat rahmat Allah, kematian mereka akan menyebabkan mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya ayat ini diturunkan Allah, ya. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimah faman yujirul kafirina min adzabin alim. Jika Allah Ta'ala matikan aku dan orang-orang yang beriman bersamaku sebagaimana yang kamu inginkan wahai orang-orang kafir, ataupun Allah merahmati kami dengan memberi kemenangan menghadapi kamu,
Apa keuntungan bagi kamu? Apa yang kamu dapat? Fama yujirul kafirina min adzabin alim. Kamu tetap tak akan selamat daripada azab Allah Ta'ala. Hidup ataupun mati kamu tetap akan dapat azab Allah. Sebab apa? Sebab kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 29. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Tegaskan wahai Muhammad kepada mereka, Allah dialah yang maha pemurah, yang kami beriman kepadanya dan yang kepadanya kami berserah diri. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Allah Ta'ala perintahkan lagi-lagi baginda alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir. Qul lahum, katakan kepada mereka wahai Muhammad, pada orang-orang kafir itu, amanna billahil wahidul ahad. Kami beriman kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Ya. Qul huwar rahman, katakanlah Dia Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Amanna bihi, kami beriman kepadanya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kepada Allah Ta'ala yang Maha Rahman, ya. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya lah kami bertawakal. Ya, bertawakal kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Ya. Baik. Mengapa kita bertawakal kepada Allah? Ya. Kerana kita tidak mampu atau tidak kuasa untuk menguruskan segala urusan kita. Tawakal itu artinya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kita wakilkan kepada Allah. Biasa kalau kita hendak melakukan sesuatu, kemudian kita tak mampu untuk melakukan, maka kita wakilkan kepada orang. Tawakal sama makna dia, ya. Asal makna dia sama. Tawakal artinya kita wakilkan kepada Allah untuk menguruskan urusan kita. Kenapa? Kita tak mampu. Kita tak kuasa. Dan sungguh sangat menarik, pada ayat ini disebutkan nama Allah Ar-Rahman. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Maka min a'zami asbabi quwwati tawakkuli 'ala Allah. Antara sebab kuatnya tawakal kepada Allah Ta'ala, yaqinuna annana nufawwidu amrana lirrahman. Kerana kita percaya bahawa kita menyerahkan urusan kita kepada Allah yang Maha Rahman. Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. War-Rahman arhamu bi'ibadihi. Dan Allah Ta'ala yang Maha Rahman itu amat pemurah kepada hamba-hambanya. Maka kita serahkan kepada Allah, bukan sahaja kerana Allah itu Rabb yang Maha Kuasa, tetapi kerana Allah itu juga Rabb yang Maha Rahman. Ya? Kerana kadang-kadang kita minta tolong kepada orang yang ada kuasa, dia tak mahu tolong kita. Bukan dia tak mampu, dia mampu, tapi tidak ada sifat pemurah. Allah Ta'ala, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Allah itu Rabb yang Maha Kuasa. Apa yang kita tak mampu, Allah pasti mampu. Bukan sekadar itu, Allah Maha Pemurah. Ya. So maknanya apabila kita bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala pasti akan settlekan urusan kita tu. Mengapa? Kerana Allah Rabb yang Maha Kuasa dan Allah Ta'ala Rabb yang Maha Pemurah. Gabungan kuasa dan pemurah ini akan melimpahkan rahmat yang begitu banyak kepada kita. Maka Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa-siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala akan cukupkan dia. Mengapa? Kerana Allah itu Maha Kuasa dan Allah Maha Pemurah kepada hamba-hambanya yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Fasata'lamuna ay fasawfa ta'lamun. Nanti kamu akan tahu an qaribin, dalam masa yang dekat, man huwa dhalalah, siapa sebenarnya yang sesat. Nahnu am antum, kami ataupun kamu. Jadi dahulu orang-orang kafir itu mengatakan Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman yang sesat. Mereka mengatakan begitu. Orang sesat mengatakan
orang yang berada dalam petunjuk sesat. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Nanti kamu akan tahu juga siapa sebenarnya yang berada dalam kesesatan yang nyata itu. Ya, maka daripada sini kita belajar, selama mana kita berada di jalan Allah dan Rasulullah SAW, ya, mungkin sahaja akan ada orang mengatakan kita sesat. Jangan silap. Mungkin saja akan ada orang yang mengatakan kita sesat. Jangankan kita, Rasulullah SAW sahaja dahulu dikatakan sesat. Maka ayat ini perlu kita jadikan sebagai pegangan kita. Biar apa orang kata, ingat, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim. Nanti semua juga akan tahu siapa sebenarnya yang sesat, siapa sebetulnya yang salah, siapa sebetulnya yang keliru. Nanti akan tahu juga. Maka oleh kerana itu, kita mesti berusaha sedaya supaya yang kita mampu, supaya tetap berada di jalan Allah dan Rasulullah SAW. Apa orang kata kepada kita, tak perlu kita ambil peduli. Tak perlu kita kisah apa yang orang sebut dengan kita. Kerana kita dalam melakukan kebaikan sekalipun, melakukan petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala sekalipun, kita tidak akan pernah luput daripada kata-kata buruk daripada orang seperti mengatakan sesat dan tuduhan-tuduhan buruk lainnya. Ya. Baik, kemudian ayat yang terakhir, ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Yang bermaksud, katakanlah lagi wahai Muhammad, bagaimana fikiran kamu, wahai orang-orang kafir, sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi, maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu yang sentiasa terpancar mengalir. Baik, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir, ya, tentang rahmat Allah Ta'ala yang selama ini Allah Ta'ala kurniakan, tetapi mereka tidak menyedarinya bahawa itu adalah rahmat daripada Allah Ta'ala dan ada kerana kuasa Allah. Maka Allah katakan, Allah perintahkan pada Nabi, Qul ara'aytum, katakan kepada mereka wahai Muhammad, ara'aytum, apa pandangan kamu, in asbaha ma'ukum ghawra, ay idza sara al-ma'u ghairan dhahiban fi a'ma'il ard, sekiranya air itu hilang di telan bumi ini, tak ada setitik air, bihaitsu la tastati'una ikhrajuh, dan kamu tidak akan mampu mengeluarkan air. Kalau dah berlaku begitu, faman ya'tikum bima'in ma'in, ay faman alladhi yakhrujuhu lakum hatta yakuna zahiran jarian ala wajhil ard, siapakah yang mampu mengeluarkan air sehingga akan air itu mengalir semula di atas muka bumi. Hal ya'tikum ghairullahi bih, adakah selain Allah Ta'ala yang kuasa mendatangkan air itu? Jawapannya tidak ada. So kalau macam tu, falima tusyrikuna ma'al khaliqir razzaq, mengapa kamu masih mensyirikkan Allah Ta'ala lagi? Mengapa kamu masih menyembah Allah selain Allah Ta'ala lagi, mempertuhankan berhala-berhala, padahal Allah Ta'ala lah Rabb yang maha kuasa dan maha pemurah kepada kamu? Kenapa kamu masih lagi menderhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka daripada ayat ni kita dapat belajar, ya, kita juga mesti sentiasa menyedari betapa maha besar nikmat Allah yang mengurniakan air kepada kita, ya. Maka sentiasa bersyukur kerana Allah Ta'ala masih kurniakan air kepada kita, ya. Andai kata air dihilangkan Allah Ta'ala, tidak ada sesiapa yang dapat mendatangkan air itu. Ada satu kisah yang menarik diceritakan oleh anak Imam Ahmad ibn Hanbal yang bernama Salih, ya. Ada seorang anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Salih. Beliau kata beliau, kana abi idza kharajatil dalu, dia kata ayahku kalau kalau timba tu, ya, dah diturunkan nak ambil air, maka Imam Ahmad sentiasa membaca alhamdulillah, ya. Imam Ahmad sentiasa membaca alhamdulillah. Kalau zaman dulu orang guna timba ambil air kan ke dalam perigi, kalau mungkin sekarang ni
kita guna shower segala macam ya. So setiap Imam Ahmad Ibn Hanbal ambil air dengan timba tu mengucapkan alhamdulillah. Maka anak kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal ni tanya, ya abati ayu syai'il faidah fi hadha, wahai ayahku, apa manfaat mengucapkan alhamdulillah ni setiap ambil air ni, kenapa mesti begitu? Maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjawab, ya bunayya, wahai anakku, ama sami'ta Allah Ta'ala yaqul, adakah engkau tidak mendengar firman Allah Ta'ala, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Sekiranya air yang ada sekarang ni habis semua kering ditelan oleh bumi ni, siapa yang dapat mendatangkan air lagi, mengalirkan air di atas muka bumi? Apakah kamu tidak mendengar ayat Allah Ta'ala tu? Maka selagi mana air ini masih mengalir, maka itu satu nikmat kurnia yang amat besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sepatutnya kita juga mensyukurinya dengan menggunakannya untuk perkara-perkara yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita telah pun selesai membahaskan surah Al-Mulk sehinggalah ayat yang terakhir, iaitulah ayat yang ke-30. Moga-moga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni menjadi petunjuk kepada kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga akan kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bukan sekadar membaca Quran dengan lisan, tetapi mengamalkan Al-Quran dengan amal perbuatan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.